Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apabila mengeluarkan kenyataan iaitu PRU selesai, eloknya tiada tindakan kepada mana-mana pihak. Ini merujuk kepada yang mana beliau katakan bahawa pendakwah terkenal dilarang membaca ceramah di masjid atau televisyen. Jadi apabila saya lihat ini bahawa ini adalah satu daripada propaganda yang mana ini adalah cara Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. Ini pada saya tidak baik. Mungkin ini adalah satu propaganda yang sangat halus dan sangat licik. Kenapa saya kata seperti ini? Kerana pada pandangan saya penceramah yang mana yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, dan saya dah lihat banyak ceramah dia ataupun banyak yang ada di media sosial, memang kenyataan-kenyataannya agak berbau agak resis dan juga agak perkauman. Jadi pada saya penceramah ataupun pendakwah tidak wajar berbuat seperti itu, dan memang wajar di-ban di siaran TV ataupun mana-mana media sosial. Dan saya percaya kepada Menteri Komunikasi yang ada, iaitu YB Fahmi Fadzil, tidak mungkin melakukan perkara-perkara yang dilihat salah. Jika memang perkara itu baik, saya rasa disiarkan. Saya rasa banyak perkara lain yang disiarkan. Dan pendakwah-pendakwah lain ramai di Malaysia ini yang mempunyai kebolehan, yang boleh mendakwah ataupun yang mereka tidak diganggu pun. Jika melibatkan isu yang kaum atau agama, saya percaya memang disekat oleh televisyen. Jadi pada saya juga di media-media sosial perlu ada penyekatan jika memainkan isu kaum dan agama ni. So apa yang kita lihat daripada kenyataan pengerusi Perikatan Nasional ni, apabila dia cuba memainkan propaganda begini, ini adalah satu cara Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjatuhkan kerajaan. Kerana tanpa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjualkan isu Melayu, menjualkan isu agama, maka dia tidak akan dapat mengumpul ahli-ahli parlimen untuk bersama dengan beliau. Apa yang beliau lakukan adalah apabila PRU ke-14, mereka bersama-sama sangat licik dalam membuat satu agenda, iaitu Kongres Maruah Melayu. Yang mana kita lihat sama sahaja, tidak ada pun selama ini perlembagaan itu menyisihkan hak-hak Melayu, hak-hak Bumi Putra, hak-hak orang Islam dan raja-raja Melayu. Tetapi kenapa perlu buat Kongres Maruah Melayu itu? Tujuan Kongres Maruah Melayu itu sebenarnya yang buat bersama dengan Tun itu, tetapi mereka bermain perkara lain di belakang takbir, dan akhirnya Tun pun mereka singkir, Tun pun menjadi mangsa, dan akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri yang menjadi Perdana Menteri. Inilah cara Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk cuba merampas takhta kuasa ini, yang mana beliau suka ikut arus yang salah, iaitu pintu belakang. Kita lihat di sini dia cuba mainkan isu sentimen yang melibatkan agama agar rakyat terpengaruh, dan akhirnya nanti beliau cuba untuk mengambil komponen UMNO untuk bersama dengan mereka. Ini adalah tujuan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba untuk mengambil parti UMNO itu bersama dengannya, dan dia cuba untuk bergabung dengan parti-parti yang lain dan menubuhkan kerajaan melalui pintu belakang. Dan kita akan lihat sekali lagi jatuhnya satu kerajaan disebabkan oleh pengkhianatan begini. Jadi inikah yang rakyat mau? Jadi kerajaan ini yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, yang mana dia cuba untuk menyalahkan semua yang ada di barisan kepimpinan yang dibentuk sebagai kerajaan hari ini. Dan kita tengok mereka menyerang menteri-menteri kita yang baru saja berkhidmat. Ini adalah pada saya satu yang tidak betul. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin harus ingat, beliau sendiri duduk dalam politik begitu lama, dan beliau pernah menjadi Menteri KDN. Dan kenapa hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin begitu lantang benda-benda macam ni? Kenapa waktu beliau berkhidmat sebagai kerajaan, berkhidmat sebagai Perdana Menteri, tidak melakukan sesuatu yang terbaik? Jadi hari ini kita dah nampak wajahnya orang bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, bahawa saya lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah seorang yang resis. Jadi bagaimana saya nak melihat bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin ini boleh menjadi pemimpin negara sekali lagi? Kalau kita lihat apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin kata tentang Sabah dan Sarawak, yang mana beliau kata wilayah Sabah dan Sarawak, tetapi hanya di mulut, tidak ada on paper. Bagaimana seorang Perdana Menteri
hanya berbohong seperti ini. Sehingga kan kerajaan jatuh pun kita tidak nampak apa dia yang Tan Sri Muhyiddin Yassin ini buat. Jadi kenapa kita nak percaya? Untuk Sabah dan Sarawak, Tan Sri Muhyiddin Yassin harus melihat dari berbagai sudut. Jadi ini adalah satu pimpinan yang sangat resis yang cuba dibentuk oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apabila dia mengatakan bahawa dia melihat bahawa segelomboran orang Islam masuk ke dalam gereja contohnya. Beliau sendiri pernah menteri KDN. Dan waktu kerajaan yang sebelum ini, Datuk Seri Hamzah Zainuddin adalah orang yang bertanggungjawab sebagai menteri KDN. Kenapa perkara ini tidak disekat kalau memang betul berlaku? Jadi di sinilah pembohongan nyata. Sampai hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin tak boleh kemukakan siapa itu. Tetapi kalau kita lihat yang begitu trending di media sosial, yang dikatakan sebagai anak beliau, itu adalah satu contoh yang pada saya lagi tidak baik. Jadi apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu hari ini? Hanya segenggam kuasa untuk menjadi Perdana Menteri. Dan apa yang Tan Sri Muhyiddin mahu dengan umur yang ada hari ini? Jadi sepatutnya bagi laluan pada kerajaan yang ada, sepatutnya bangkang benda yang tidak baik, bukan membuat propaganda seperti ini. Jika betul pun ada berlaku, kenapa tidak menghubungi kepada Menteri Komunikasi tentang isu ini? Kenapa harus keluar kenyataan media yang mana tidak pula dia buat laporan? Jadi sepatutnya jika orang-orang yang didapati contohnya dihalang, pendakwah yang dihalang untuk buat ceramah di masjid atau di televisyen, patutnya mereka ini sendiri yang buat laporan polis ataupun buat hujah mereka ataupun menjawab dengan menteri kenapa mereka dihalang. Bukannya hari ini keluar media Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi siapa dia yang dimaksudkan? Ini adalah satu pada saya propaganda yang sepatutnya Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak buat. Kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin buat perkara ini? Itulah kerana harapan dia untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi adalah dengan mengumpul semua ahli-ahli parlimen yang berbangsa Melayu ni, yang beragama Islam, untuk membentuk satu kerajaan baru lagi untuk mengganti kerajaan yang ada. Sebab itu dia hanya menjual DAP. Jadi dalam hati dia, dengan kehadiran kerusi PAS yang banyak, dia boleh jadi Perdana Menteri. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin ni yang mengherankan saya, cakap banyak di media, tetapi apabila di parlimen, dia diam juga. Lepas itu jadi ketua pembangkang pun bukan dia. Sedangkan dia pengurusi Perikatan Nasional. Jadi seolah-olah tak ada telur. Ini yang kita rakyat lihat. Tan Sri Abdul Hadi Awang juga sebagai Presiden PAS pun tidak nak jadi ketua pembangkang. Jadi kemana rasionalnya mereka ini? Rakyat memerhati. Jadi ini adalah satu isu yang pada saya dia cuba mainkan. Jika perkara ini betul, maka sepatutnya orang berkenaan, penceramah berkenaan, pendakwah berkenaan, buat laporan polis. Kenapa benda-benda lain buat laporan polis? Benda-benda yang seperti ini melibatkan isu agama tidak nak buat laporan polis. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin pula yang jadi juru bahasa, juru cakap di media. Jadi pada saya Tan Sri Muhyiddin Yassin berbohonglah. Jika betul, bawa orang itu, buktikan apa sebabnya dihalang oleh Menteri Komunikasi kita. Kenapa dihalang di media? Sebelum-sebelum ini bukan ke pembangkang dihalang di media, sedangkan pembangkang dekat TV pun tak boleh. TV3 jangan cerita jauh sekali, TV1 jangan ceritalah jauh sekali, semua TV-TV siaran yang melibatkan kerajaan. Tetapi hari ini kita lihat ada keterbukaan itu. Jadi pada saya hujah Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak cukup relevan untuk dia mempengaruhi rakyat, dan kita rakyat jangan terpedaya dengan dakwah-dakwah yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ni. Sedangkan Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah sendiri kata PAS adalah parti ajaran sesat, tetapi hari ini melutut di depan PAS untuk mendapat sokongan. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.